Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang geografi tingkatan 2, iaitu telekomunikasi di Malaysia. Alright, jadi di sini kita akan mempelajari beberapa perkara tentang telekomunikasi. Tele ini bermaknanya sesuatu yang jauh lah, jarak jauh. Komunikasi ini adalah perhubungan, itu perhubungan jarak jauh. Di tajuk ini kita akan mengenal pasti alat komunikasi di Malaysia. Kita akan menerangkan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia, membahaskan kepentingan kesannya pada pembangunan negara dan bagaimanakah penggunaan alat telekomunikasi yang beretika. Okay. Untuk pengetahuan menjadi pelajar di negara kita ini, alat komunikasi yang biasa kita gunakan ialah telefon, internet, televisyen, radio, telefon pintar, tab dan juga komputer. Jadi menyentuh tentang sejarah telekomunikasi di Malaysia, mula-mulanya kita menggunakan telegraf, kemudian maju menjadi telefon, kita menggunakan mesin telex, mesin fax, telefon bimbit dan juga telefon pintar pada hari ini. Inilah gambar telegraf. Alat ini digunakan oleh British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di tanah Melayu, kemudian berkembang menjadi telefon. Mungkin pelajar pernah ada yang melihat ni telefon di rumah, telefon tetap di rumah menggunakan talian. Kemudian kita menggunakan mesin telex. Mesin ni ialah jaringan teleprinter, print lah, yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Kemudian kita ada hari ini kita ada mesin fax. Kemajuan dari mesin telex menjadi mesin fax. Teknologi ini yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Akhir sekali kita telah pun mencipta telefon bimbit. Telefon bimbit dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wayar, mula dikenalkan tahun 1980. Kemudian hari ini kita ada telefon pintar, seperti mana yang pelajar-pelajar gunakan hari ini, yang menggunakan aksesoris seperti kamera, digital, bluetooth, internet dan juga berbagai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp dan sebagainya. Okay. Terusnya, kemajuan sistem telekomunikasi Malaysia ni merangkupi beberapa perkara berikut. Ia saling berkait dengan perkembangan kemajuan sistem satelit, satelit, kemajuan kabel, fiber optik, telefon pintar, menyebabkan perkembangan syarikat-syarikat telekomunikasi, pembangunan koridor multimedia MSC, Cyberjaya, pembangunan komputer dan rangkaian jalur lebar. Satelit ini sejajar dengan perkembangan internet dunia. Sistem telekomunikasi sekarang menggunakan satelit sebagai medium. Misalnya telefon bimbit kita hari ini menggunakan satelit, kita boleh mengirim mesej ataupun WhatsApp dan Telegram dengan segera. Malaysia mula membina satelit bumi pertama iaitu di Kuantan pada tahun 1970, kemudian diikuti dengan beberapa lagi stesen seperti di Alu Gajah, Melaka, stesen satelit di Sematan Sarawak, daerah Labuan dan Cyberjaya Selangor. Perkembangan telekomunikasi ini bermula dengan pelancaran dua satelit Malaysia iaitu MiSat-1 dan MiSat-2, satelit Malaysia Malaysia Timur. Kemudian pada tahun 1996 dan diikuti oleh beberapa MiSat yang lain. Malaysia juga telah melancarkan pelancaran satelit mikro yang pertama dipanggil Tiumsat pada tahun 2000. Kemudian disusuli dengan pelancaran Razak-Sat pada tahun 2009 yang berupaya memberikan imej data yang lebih spesifik. Siaran televisyen sekarang ni banyak menggunakan siaran satelit, iaitu definisi tinggi HD. Misalnya siaran Astro, dia menggunakan satelit. Sehingga 2016, Astro telah menawarkan sehingga 185 siaran kepada pengguna. Okay, inilah penerima satelit. Kemudian dia akan menerima signal daripada satelit yang berada di angkasa ni. Ini contoh ni lah pelancaran satelit Asia Timur Malaysia ni MiSat. Inilah satelit MiSat yang terdapat di negara kita. MiSat 3B, MiSat 3A, MiSat 3, MiSat 2, MiSat 1. Ini tahun Alright. Okay, ini adalah contoh Razak-Sat, satelit yang berada di orbit mengelilingi orbit bumi. Okay, kemudian untuk perkembangan telekomunikasi, beberapa aksesoris atau alatan diperlukan. Misalnya kabel fiber optik.
Kabel fiber optik ni merupakan kabel yang terbuat daripada serat kaca dan plastik yang sangat halus. Digunakan untuk menghantar maklumat, maklumat komunikasi ni seperti suara, image kepada komputer. Telefon pintar ini telefon pintar kita. Kalau telefon pintar, alat komunikasi yang kebanyakan dimiliki oleh masyarakat sekarang dengan berbagai aplikasi ini awak adalah awak banyak memilikinya. Syarikat telekomunikasi juga mendapat untung yang besar seperti Celcom, TMNet, Maxis dengan pelbagai produk yang dikeluarkan selari dengan kemajuan pembangunan telekomunikasi di negara dan juga di dunia. Komputer juga berkembang dan maju. Ia merupakan sebuah alat telekomunikasi yang digunakan pada masa sekarang. Bersian dalam komputer mampu melakukan kerja-kerja perkongsi maklumat dan data. Contohnya perhubungan seperti sidang televideo, misalnya kita ada buat Meet Google, boleh dinikmati oleh semua orang yang mampulah. Kemudian koridor raya multimedia ataupun MSC adalah pertubuhannya diwajibkan untuk menyelia aktiviti-aktiviti di berbagai industri ICT. Kadang kita kena cek juga kandungan berita, maklumat disampaikan diselia di badan MSC. Kemudian rangkaian jalur lebar yang berkelajuan, misalnya 5G, 4G. Dasar kerajaan untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam kalangan rakyat telah mewujudkan penubuhan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia ataupun dipanggil apa ni? SKM yang ini. Okey, dia membantu meluaskan kemudahan jalur lebar ke serata Malaysia. Okey. Seterusnya kita pergi ke peta Malaysia. Inilah satelit yang berada di semenanjung Malaysia juga di Sabah, Sarawak. Okey, kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Pertama, perkembangan sistem telekomunikasi negara telah membantu perkembangan ekonomi memudahkan urusan pentadbiran dan juga urusan perniagaan. Perkembangan ini telah membantu memudahkan mempercepatkan penyebaran maklumat. Kalau hari ini kita boleh tahu maklumat berapa bilangan kes COVID-19 dan sebagainya dapat tersebar dengan begitu cepat. Okey, mengembangkan kegiatan ekonomi seperti industri, pelancongan, pengangkutan dan lain-lain, dan juga meluaskan pasaran barang dan membuka peluang pekerjaan. Jadi kita kena tahulah benda-benda ni, kena tahulah. Tak menjalan soalan-soalan esei, kita kena tanya apa kepentingan dia. Contoh yang ni kita boleh buat mesyuarat jarak jauh dengan sidang telemedia. Kemudian kita boleh menggunakan sistem-sistem perbankan, boleh online sekarang, boleh buat bayaran dan sebagainya menggunakan mesin ATM dan sebagainya dalam perkhidmatan e-banking. Kemudian komunikasi juga penting dalam bidang pendidikan. Dari segi sosial, kerajaan Malaysia telah kenakan sekolah, misalnya sekolah bestari untuk melahirkan generasi baru yang celik IT. Pembelajaran online seperti sekarang ini yang kita buat ni meningkatkan kejituan pembedahan. Sekarang pembedahan penggunaan X-ray dapat menentukan kedudukan penyakit dan mengurangkan risiko kematian. Pemeriksaan kesihatan, memberikan maklumat data kesihatan pesakit dan sebagainya menggunakan alat-alat komunikasi. Dari segi kerajaan pula, kerajaan elektronik hari ini menggunakan website dan sebagainya untuk berurusan dengan rakyat. Urusan yang berkaitan dengan pentadbiran, seperti nak bayar cukai, nak bayar gaji dan sebagainya boleh melalui email ataupun sistem online. Kemudian kalau lihat segi IC kita ni mengandungi banyak elemen-elemen untuk mudah kita mendapat maklumat. Contohnya ada kad pengenalan, ada lesen memandu, ada maklumat pasport, maklumat kesihatan kita, maps pun boleh guna kat sini, touch and go dan sebagainya, ATM dan sebagainya boleh menggunakan IC sahaja. Okey, apakah kesan perkembangan sistem telekomunikasi di Malaysia? Dia ada kesan ni, maksudnya ada positif dan ada negatif lah. Itu cara yang positif lah. Yang positif ni, dengan perkembangan telekomunikasi dunia, dia melahirkan keadaan dunia tanpa sempadan. Kita boleh berhubung di mana saja dengan masa yang singkat. Dia boleh mewujudkan e-dagang ataupun e-perbankan. Kemudian ada persembahan multimedia interaktif. Kita boleh mengadakan telesidang. Kita boleh mengadakan telekesihatan, mengetahui kesihatan rakyat, kerajaan, berhubungan rakyat, boleh menimbulkan peluang pekerjaan seperti di syarikat telekomunikasi dan juga perdagangan dunia dan antarabangsa. Jadi penggunaan alat komunikasi ini mestilah secara beretika, iaitu dengan cara yang betul. Perluasan perkembangan teknologi telekomunikasi membolehkan setiap orang mendapat talian internet.
Kemudahan ini membolehkan kita menerima segala maklumat secara terbuka. Namun, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab. Hari ini kita tengok banyak berita-berita palsu sampai kerajaan terpaksa ambil tindakan. Ini keburukannya dunia tanpa sempadan ni. Oleh itu, penggunaan alat telekomunikasi secara yang beretika mestilah diamalkan supaya tidak disalahgunakan. Sebenarnya berita-berita palsu ni boleh merosakkan keharmonian sebuah negara. Okey, inilah dunia globalisasi, dunia tanpa sempadan, di mana kita boleh berhubung antara satu sama lain di muka bumi ini dengan mudah. Okey, walau bagaimanapun terdapat kesan-kesan negatif di mana maklumat hasutan boleh menghancam keharmonian negara. Ya, okey. Kita boleh mengetahui perkembangan sistem perhubungan di negara di Malaysia hanya menggunakan sistem internet. Kita boleh membeli di internet dengan cara yang mudah. Okey, hari ini dimajukan lagi dengan penghantaran barang-barang seperti Panda Food, pembekalan makanan dan sebagainya, e-dagang dan sebagainya. Jadi secara beretika, mestilah penggunaan alat telekomunikasi ini mestilah secara beretika. Kita mestilah menghargai hasil karya orang lain. Okey, biasa menggunakan kata-kata yang sopan, utamanya di media sosial. Kita jaga kata laluan kita, jangan dedahkan maklumat kita kerana ada banyak scammer yang boleh mengambil peluang. Setiap akur yang akta komunikasi oleh MMC multimedia menghindarkan diri daripada menyentuh isu-isu berbau agama dan perkauman, mengelakkan diri dari menceroboh hak milik orang lain, plagiat dan sebagainya, menggunakan kemudahan sedia ada untuk aktiviti yang bermanfaat, mencari kesahihan maklumat, jangan terus percaya, tersedik dahulu, membuat penilaian yang berhemah tentang sesuatu isu dengan merujuk kepada yang pakar. Contoh sekarang ni, antara isu berkaitan 60,000 pajak kita ketagih FB. Ni FB ni bukan tak baik, dia ada kebaikannya, tapi gunakanlah untuk kebaikan. Jenayah cyber, hari ni banyak jenayah cyber, ugutan dan sebagainya dilakukan. Okay? Itulah sedikit tentang tajuk telekomunikasi tingkatan 2. Nanti pelajar-pelajar akan diberikan soalan latihan. Pelajar-pelajar perlulah menghantarnya di dalam Google Classroom. Okey, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang.